kat Aku baru dalam. nak ajar dia orang grow account. Kau boleh cakap di Oh, live iya ke? sekarang. Okey, okey. Okey. Kejap, saya dah dekat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada 140 orang yang berada di dalam ni, dan pada sesi kali ini kita akan belajar cara bagaimana untuk pada video kali ini kita akan belajar macam mana untuk kita menguruskan risiko di dalam trading, iaitu risk management in trading, ataupun kita boleh juga panggil dia sebagai money management. So ini adalah pengurusan risiko. Trade pakai Illustrator. Tak, bukan trade pakai Illustrator. Yang ni note. Woi, padu, saya memang sifu kalau trade pakai Illustrator. Okey, dan pada video kali ini, saya pasti yang masuk dalam ni semuanya adalah yang betul-betul baru ataupun kira macam baru mencuba-cuba untuk belajar trading, dan saya jelaskan kat sini, trading tidak indah seperti anda sangka kan. Tetapi apa yang saya pasti anda akan dapat ilmu bila anda masuk kelas ni, dan benda yang paling penting di dalam trading adalah risk management. Okey, boleh saya tahu tak dalam 140 orang ini siapa yang betul-betul tidak tahu apa itu risk management, ataupun senang cerita macam inilah, bila korang punya sifu bagi signal tu kira belum sampai dia punya SL lagi tapi korang dah MC. So kiranya maksudnya kalau korang dah MC ni kira korang dah tak ada depo lah kan. Mesti macam alah apa benda ni, mesti sifu fake ni semua. Tak. Maksudnya korang punya kawalan risiko di dalam trading kurang berkesan. Okey. Okay, so saya bagi tahu dekat sini pengurusan risiko. Okay, sebab mana pun kita di dalam analisa ataupun trading, kita kena tahu forex adalah high risk punya trading, dan kerugian itu pasti. Tetapi apa yang kebanyakan full time trader tak boleh pakai, bukan kurang berkesan, tak boleh pakai. Itu saya tak tahu awak follow cikgu siapa. Tapi dekat dalam analis saya rasa semuanya agak okey. Okey, sebab mana pun kita di dalam menganalisa trading, kita kena tahu kerugian itu pasti. So, kepada yang profesional ataupun kita cakap full time trading kan, memang dia cari duit, memang hanya trade saja. Mereka perlu memastikan diorang punya keuntungan lagi lebih daripada kerugian. So, itulah cara pengurusan risiko. Dan salah satu cara untuk kita kawal keuntungan dan kerugian adalah melalui cara kita menjaga money management. So, dekat sini saya jelaskan awal pengurusan risiko adalah salah satu cara, dan kawalan emosi adalah satu cara untuk anda mendapatkan kemanisan di dalam trading. Okey, untuk yang masih baru, saya tahu mungkin video ni post kat mana nanti. Nanti kita akan post dekat YouTube dan kita akan sharekan dekat dalam channel Public Analyst. Okay. Okay, gentle reminder untuk semua kepada yang masih baru. Okay, saya nak ingatkan sekali lagi sebab yelah kita tahu kan sebab kira orang trade forex ni memang nak kaya. Dia punya matlamat utama dia adalah untuk kebebasan keuangan. Tapi kita kena ingat juga forex adalah salah satu tempat untuk korang leburkan duit korang. So, dengan ini korang janganlah guna duit-duit yang saya masukkan adalah keperluan. Maksudnya itulah duit korang nak bayar kereta, nak bayar rumah, kau nak KWSP korang tu jangan guna. Hanya guna wang lebihan saja. Contoh macam korang dapat bonus ke apa ke, barulah pakai itu. Ataupun korang set lah kira macam dalam satu bulan tu korang allocate lah sedikit wang untuk korang belajar trading di dalam forex. Sebab saya pasti, sebab saya pun ada pengalaman macam tu, semua orang mungkin dalam 2-3 bulan pertama dia orang akan mengalami kerugian.
Sedikit tu berapa cikgu? Ikut korang punya duit lah. Saya tak tahu korang punya kaya berapa. Ada yang dekat dalam ni nelayan, ada yang dalam ni cikgu. Saya pun tak tahu berapa. Maksudnya kira ikut pada bajet keuangan korang. Mungkin okay, bulan ni aku ada 100 je untuk trade. Modalkan 100 je lah untuk trade untuk bulan tu. Pakai account sen. And then Baik, Cok, nanti hujung yang kau dah habis, dah settle, nanti sambung dekat aku. Aku campur untuk group account pula. Okay. Alright. Okay, dekat sini saya ada list kan kesilapan pemula ataupun kita panggil dia sebagai newbie, iaitu adalah tamak haloba, tak pernah cukup. Maksud tak pernah cukup ni, korang macam trade macam hari ni trade, esok nak pergi haji. Ya, itu adalah benda yang paling bahaya sekali di dalam forex. Iaitu salah satu je adalah cara korang grow account. Korang nak grow account, benda tu sebenarnya salah. Ataupun kira macam ada sifu-sifu ke siapa-siapa yang cakap nak compounding account kan. Saya rasa benda tu sebenarnya tidak bagus kerana elok korang grow account korang di dalam bank korang daripada korang compound korang punya modal Siaplah Faiz. dekat Aku baru dalam. nak ajar dia orang grow account. Kau boleh cakap di Oh ya ke? Okey, okey, saya tengok ini je. Okey, ini cara korang grow ni. Ini kalau grow Fumaji, kalau korang ikut jaga management kira okey. Betul kan saya sebut? Betul kan? Aku baru cakap dia boleh cakap dia dilarang. Okey. Tak ada. Dia grow account ni tak salah, tapi kena tengok cara korang. Bukan grow account ada korang tiga. main Fumaji. Itu salah. Dia grow account dengan ni dia management yang ada betul. Okey. cara-cara dia. Okey, lagi satu adalah kejar market. Okey, yang ni banyak kali terjadi pada yang yang selalu datang trade house ni, kebanyakan yang ada juga yang 4-5 orang yang baru-baru. Diorang nampak candle merah je, diorang tekan sell. Nampak candle biru je, diorang tekan buy. Dekat M1 pula tu. Itu adalah benda yang sangat bahaya. Jangan diorang takut tertinggal entry ke apa. So ini kalau boleh hindarkan, tolong. Dan pastikan korang trade mengikut zone. So nanti saya akan tunjuk macam mana cara kita trade mengikut zone. Kita kena ingat di dalam forex ni ada 3 je. Buy, sell dengan tunggu. So maksudnya senang cerita dalam forex ni dia lebih banyak menunggu daripada zone. Okay. Lagi satu adalah follow signal tanpa tahu kenapa kawasan itu long ataupun short. Bermaksud buy ke sell. Dia bagi tahu je sell now ni, tapi kadang-kadang dia tak bagi tahu reason sebab apa dia nak entry. So yang ni pun kita kena ni jugalah. Tapi kalau yang dah mahir, bila dia orang nampak signal tu, dia orang dah tahu dah. Okay, sebab apa dia sell, sebab apa dia buy. Okay. Dan lagi satu, untuk yang masih baru, selalunya diorang tak tahu nak close position dekat mana. Ataupun yang ni yang kita panggil ni, TP kat mana, TP kat mana, TP kat mana. Okay, so benda ni pun agak bahaya juga untuk yang masih baru. Sebab apa? Sebab ini menandakan korang mengejar pips. So kita kena ingat di dalam forex kita kejar dolar tau, kita tak kejar pips. So maksudnya kalau korang rasa setiap kali entry korang nak untung $10, $10 untung cabut lah. Itu salah satu. Okay. Yang ni adalah lagi satu. Asal biru close. Ini teknik ABC. So yang ni bila korang untung 20 sen, korang close. Bila korang punya floating sampai $20, korang tak reti close. So $20-50 korang tak reti close. Maksudnya dekat sini korang ada kesilapan emosi yang maksudnya bermaksud korang dekat sini korang tak nak mengaku yang korang kalah di dalam entry tu. Maksudnya kira korang tengah rugi. Maksudnya korang cakap tak nak rugi ataupun korang ada ni, ini kejap lagi naik ni, kejap lagi naik ni. Tak tahu esok bangun hilang semua. So ini agak bahaya. So ini adalah kesilapan newbie. So dekat sinilah yang akan wujudnya kita punya risk management tu. So layer cake lapis dan lot dinosaur, lot gajah ni maksudnya korang punya lot tak setimpal dengan modal yang korang ada. So saya faham yang kat sini kebanyakan semuanya daripada team analyst dan kebanyakannya memang trade full margin, betul tak? Full margin maksudnya dia orang habiskan semua equity korang untuk setiap entry. Betul tak? Korang main full margin. Ada jaga MM tak? Bila korang kata buy, korang buka satu layer je. Tipulah kalau sampai bila korang nak kaya kalau buka satu buka satu lot je. Bukan 0.01 je. Lepas tu benda tu terbang.
Saya jaga dah MC banyak kali. Okey, nanti saya akan tanya tuan, macam mana je tuan jaga tu? Okay. ABC sebab serik, pernah jadi tak close kena libat balik. Ini biasa tuan. Okey, so sekarang ni kita akan pergi dekat kawalan risk and reward. Okey, macam ni. Kawalan risk and reward ni adalah salah satu cara untuk yang baru-baru Untuk yang baru-baru maksudnya orang nak tanya TP kat mana, untung kat mana ke, rugi kat mana ke, nak cut loss kat mana ke. So ini adalah salah satu cara Yang ni korang boleh screenshot. Kawalan risk management menggunakan risk and reward. Okey, ini salah satu cara adalah menggunakan risk and reward. Saya bagi satu contoh. Sebagai contoh, ini adalah berdasarkan kiraan PIP. Okey, berdasarkan kiraan PIP, saya kalau jaga mesti MC, tapi kalau full margin profit. Weh, ini you memang sifu lah, you boleh ajar saya macam ni. Okey, lagi salah satu cara dia adalah kiraan PIP. So saya akan tunjukkan dekat sini, dekat dalam MetaTrader, bila kawasan sini, kawasan ini kawasan rally airdrop base drop. Okey, bila korang punya sifu bagi signal kat sini kan. Okey, 18 16. So kita jangan ambil yang belakang ni, kita ambil 18 16. So bermaksud dekat sini kawasan ni adalah dalam 20 pip dia punya apa nak cakap, dia punya ni lah, kira zone dia. Okay, zone dia adalah 20 pip. So senang cakap, sell now 19 18 19 16. So 20 pip. So korang dah tahu ini satu zone ni adalah kiraan di dalam 20 pips. Dan dia kata okay, SL dekat 19 sebagai contoh. So 16 sampai 18 adalah 20 pips dan sekejap. Ni saya tunjuk, ni betul-betul untuk yang newbie tau. Okay. So ini adalah stop loss adalah 10 pip. So bermaksud dekat sini adalah 30 pip korang punya risiko untuk korang kawal sebelum akaun korang melingkup ataupun korang menutup dengan kerugian. Okay, so dekat sini saya bagi contoh berdasarkan 30 pips punya range ataupun 30 pip lah. Saya berdasarkan $30 lah. Korang selalu trade $30 ke berapa dolar? Supaya senang saya senang nak ajar. So saya anggap $30 kan, sebab LD pun banyak orang depo pun RM115, 20 sen. $25, $50 Okay, so saya andaikan dia $50. Okay, korang trade dengan nisbah 50 USD setiap entry tau. Ni bukan maksudnya saya andaikan korang ada account lain tau. Okay, so dengan 50 pip, korang just bahagi dengan 2 sahaja. Okay. Ataupun korang dengan 50 pip maksudnya kira korang boleh entry dekat sini dengan 40 pips kat sini, 40 pip, dan kat sini 10 pip sebelum akaun korang MC. So cara dia adalah korang buka dekat sini, mula-mula korang buka sikit, buka sikit sini layer ni, kira lapis lah ni yang korang selalu tengok kan. Yang entry ni saya buat warna hijau lah, saya buat warna hijau senang ni korang punya entry. Korang buka entry sikit. Dan saya tunjuk sekarang lah, saya habiskan akaun kejap Saya tunjuk pakai akaun real lah. Ni akaun real lah ni. Kejap saya withdraw kejap. Saya tunjuk contoh lah pakai akaun real. Saya korbankan saya punya untuk anda. Kejap Berapa beza satu layer ke satu layer? Okey. Saya bagi contoh real time punya, jangan risau. So saya padam ni, saya akan tunjuk real time-nya. Korang jangan entry pula. Okey, tadi modal berapa? $50 Okey, modal $50, 36. Okey, so sekarang ni bermodalkan $50. Okey. Saya bagi contoh dekat sini. Okey, zone sekarang ni adalah saya ambil berdasarkan drop base drop dekat sini. Okey. Saya tengah ada kelas lah. Saya tahu. You belikan saya makanan Terima kasih. Bukan makanan. Okey.
saya bagi satu contoh dekat sini. Ini adalah 9896. Okey, korang nampak jelas kat sini? Ini adalah kadar 20 pip daripada zone. Okey. So sekarang ni contoh saya tekan buy kat sini. Saya akan tekan satu. Korang nampak ya, saya tukar warna kuning. Okey. Ni aku tunjuk besar lagi. Aku tunjuk M1 lagi. Ni. Okey, ni zone 20 pips tau. So sekarang ni jika kerugian korang punya SL adalah 10 pip bermaksud korang akan kerugian di 1905. Okey. Okey. Okey, so sekarang ni bermaksud dekat sini untuk satu lot ni korang boleh tekan layer dekat sini lebih kurang. Bila korang tekan kat sini, ni saya letak buy limit tau. Okey, saya akan letak, salah, terletak sell. Okey, so saya letak, saya letak kat sini. So selalunya yang baru-baru masalah dia bila diorang cakap buy now 1908, 1906, mereka akan terus masuk full margin dekat kawasan atas ni. Sekejap saya tunjuk dekat kawasan atas ni iaitu 1908 lah. 1908 ni diorang entry full margin dekat sini. So bila diorang entry full margin dekat kawasan ini, maksudnya diorang akan float dalam lebih kurang 40 pips tau dekat kawasan ni. So dekat situ diorang ada kerugian. So kalau boleh korang manage korang punya account untuk yang masih baru, ambil dekat hujung-hujung saja dekat sini. Kawasan-kawasan hujung ni saja korang ambil risk management. So kira okey, untuk 50 USD saya cadangkan yang untuk yang masih baru saya cadangkan buka 10 lot sajalah untuk yang masih baru. Dengan korang punya leverage 2000. Ni kalau yang main full margin tau. Okey, so sekarang ni dengan korang punya risiko adalah 20 pip, korang kena target TP pertama adalah 20 pips juga. 20 pip juga. Maksudnya daripada 1908 hingga 1906 korang boleh target TP pertama 20 pip. Maksudnya risiko korang yang pertama adalah 20 pip dan korang punya TP adalah di kawasan sini iaitu 20 pip. Senang cerita korang ambil ni je. 6, 8, 8 tambah 2, 10, 19, 10. Dah. Jelas tak yang ni? Dah profit pula. Terprofit pula sambil mengajar. Jelas tak yang ni? Ada yang masih pening kepala tak? Lagi satu korang macam kalau yang masih baru kan. Okey, SDH boleh ulang semula tu. Okey. Saya bahagikan macam ni. Okey. Ini 1908 dan 1906. So perbezaan kat sini adalah 20 pips. Okey, 20 pips. So sekarang ni kamu ada 50 USD, betul? 50 USD dan korang kalau nak menghabiskan kat sini, korang kena habiskan dalam margin lebih kurang 20 pips lah. 20 pip punya margin. Macam mana kita nak tahu margin? Korang boleh tengok di kawasan free margin dekat sini. Ni korang nampak tak kat sini? Free margin 49.46. Perasan tak kat sini? Alamak, fly pula. 49.46. Betul. 19, jadi letak PO dari 1907 ke 1906. Betul. Okey, betul tuan. Okey. So sekarang ni lagi 10. Contoh sebab korang main full margin kan. Okey, lagi 10 korang letaklah layer dekat atas ni 1908 sampai 1907. Maksudnya 1907, 1906 10 layer, 1908 sampai 06 korang letak lagi 10 atau korang letak 55 sebab saya saja untuk yang masih baru saya cadangkan 10 je. Saya cadangkan 10 maksudnya korang kata ini 55 dan korang punya account boleh tahan floating 10 pip tersebut. Tapi ada juga sifu-sifu yang bagi SL 20 pip dan kalau lebih daripada 30 pip tu korang jangan follow lah sebab itu bagi saya karut lah. Okey, jelas tak yang ni? Kalau price tak masuk zone macam mana? Kalau price tak masuk zone jangan tekan. Itu cadangan saya. Okey, bukan cadangan, itu wajib. Kalau tuan-tuan perasan bila saya market kat sini saya tak entry dekat luar zone. So macam contoh yang baru-baru lagi. Okey, dia ada masalah apa So sekarang ni untuk yang ni korang jelas tak? Untuk macam mana kawalan mengikut pips iaitu risk dan reward. SL berapa pip kan? Ini dah tulis SL 10 pip dah kat sini. Saya dah tulis dah kat sini. Okey, kalau price masuk zone
Tuan pun SL 30 pip. Tak, ni saya bagi contoh je ni. Saya punya SL 1905. Itu saya bagi tahu kalau lebih 30 pip, kalau selalu SL 20 pip selalu. Okay. So jelas saya ini untuk orang yang modal main 50 USD. So saya anggarkan semua main 50 USD. So dekat mana TP korang? Korang kena kalikan satu dengan benda tu. Contoh benda ni adalah 20 pips. Dan korang punya korang punya untung adalah 20 pips. So macam dekat sini contoh dia. Risk reward contoh kira risk untuk zone tu adalah 15 pip dan korang ambil 15 pip. Itu berdasar kiraan pip lah. Dan kalau korang rasa benda tu boleh pergi lagi jauh, korang doublekan saja. Maksudnya 30 pip korang kutip. So begitulah seterusnya. Okey, untuk kawalan risk and reward berdasarkan pips. Jelas semua kat sini? Ini saya bagi contoh real time ni. Korang jangan risau. $50 apalah sangat, sekejap je boleh dapat. Okey, jelas. Okey, so sekarang ni kita pergi yang kedua, iaitu kawalan risiko menggunakan TP. Okey, so sekarang ni saya pasti dekat ada yang antara korang ada follow juga yang lain-lain, iaitu ada orang bagi TP1, TP2, TP3. Okey, TP1 ni selalunya adalah, senang cerita dia benda yang sama. Cuma perbezaan dia mungkin yang ni adalah berdasarkan kepada kita pattern ataupun pola harga lah. Korang faham tak pola harga tu apa? Pattern ataupun benda tu ada SNR ke, benda tu ada drop base drop ke. So mereka berdasarkan benda ni. Kadang-kadang price masuk sikit je kat dalam zone, macam mana yang sebelum ni. Contoh masuk lepas tu dia junam. Itu selalunya waktu news saya rasa. Okey, selalunya kita kena tahu kenapa zone ini dicipta juga zone ni kenapa zone ni terhasil? Kenapa semua orang dekat yang main forex dia buat apa kita panggil? Dia buat zone. Okey, kerana kita tak tahu. Kerana kita tidak tahu, tak ada siapa pun yang tahu harga tu nak berhenti dekat paras mana, sebab itulah zone tu dicipta. Okey, saya bagi contoh lagi kat sini. Mengikut jumlah take profit yang bakal kita perolehi. So ini adalah berdasarkan TP mengikut USD sebagai contoh. Kat sini. Saya bagi contoh real time Okey. Terpelai pula. Okey, sebagai contoh kat sini 1908 1906. Okey, TP pertama adalah 1910. Kenapa 1910? Ini M1 tau. Okey, kita tengok. Okey, TP pertama kerana kat sini adalah kawasan zone resistant. Ni nampak ni, kalau korang perasan nampak ada cocok 1 2 3 4 5 6. So berkemungkinan harga akan cuba buat dekat sini. Alright. Okey. So ini adalah TP pertama dia, dan TP kedua dia pula apa? TP kedua pula mungkin kat sini adalah drop base drop dia, iaitu 1912. Dan TP3 dia mungkin dekat sini, iaitu kawasan drop base drop di kawasan M50. So yang ni korang akan confuse sikit pada yang baru-baru, so ini minta maaf. Okey. Yang ni kan, nampak ni tebal 15 pip. Sikit. Bagi saya sikit lah, bagi korang saya tak tahu macam mana, tapi macam saya akan stick based on saya punya risk and reward. Sekarang ni saya bermodalkan $50, so saya nak untung $50 juga. Tapi saya baru kena 2, so kira daripada $50 tu saya ni, maksudnya saya untung $8 pun saya dah bersyukur lah. Okay, jelas tak yang ni? Berapa lot nak TP1, TP2, TP3? Tadi saya dah jelaskan. Untuk risiko korang mengawal pips, korang ini ada 20 pip kan, maksudnya korang untuk 20 pip korang cabut lah. Maksudnya kat sini ini kan 1.3, 1.5 bermaksud dia punya ni adalah 15 pip. So korang untung $2 korang cabut lah. Jelas tak yang ni? Itu berdasarkan kiraan ni. Nampak ni macam ni. Ni $18. Ni dah tutup lah. Ni lagi sikit nak hit TP kan. Tak hit TP jangan tutup. Macam saya target $2 setiap entry yang saya tekan. Ini adalah kita panggil dia sebagai TP1. Okey, jelas saya ni? Ni saya bagi tahu kiraan berdasarkan. Yang lagi satu hit TP. Okey, yang bila korang, kalau ada yang tidak mencapai korang punya TP seperti yang korang agak, korang akan perlu
trade berdasarkan korang punya profit. Maksudnya kalau macam korang target daily korang adalah contoh macam satu position ni korang nak untung $2. Lepas tu bila keseluruhan layer tu berjumlah $2, korang tutup lah. Faham tak yang tu? Encik Iqbal ataupun Encik Iqbal nak berbual dengan saya. Nampak ni dah untung dah ni. Dah untung ni dah kira ekstra. Alhamdulillah orang kata. So kita tutup lah. So itu cara pengurusan risiko menggunakan US dollar. Okay. Nanti saja-saja pun profit. Okay, jelas tak untuk ni? Kawalan mengikut TP. Tetapi kawalan mengikut TP ni saya tak suggest sangat untuk orang baru. Saya cadangkan untuk yang baru-baru adalah kawalan TP mengikut risk and reward. Bermaksudnya, korang punya modal adalah berdasarkan korang punya pips. Mungkin korang punya risk adalah 15 pip. So korang untung 15 pip, cabut lah. Faham tak kat situ? Maksudnya korang untung RM1.50 $1.5 korang cabut. Itu adalah berdasarkan risk and reward. So saya selalu menggunakan yang ni. Okay, dan kalau siapa yang masih takut-takut, korang boleh guna berdasarkan USD. Maksudnya korang target, okay. Maksudnya korang target kat sini satu hari korang nak untung $2. So bila setiap entry tu $2, korang cabut lah. Okay, jelas saya ni. Okay, lagi satu adalah kawalan full margin. Okay, kawalan full margin ni adalah korang kena menyediakan 2 ataupun 3 account. Okay, apa maksud 2-3 account? Maksudnya jika modal anda adalah saya bagi contoh untuk 2 account lah Untuk 2 account, jika modal anda adalah $50 setiap sesi. Setiap sesi bermaksud setiap hari. So anda dividekan anda punya account kepada 25. Jelas saya ni? 25 dan 25. Okey, macam contoh, saya bagi contoh kat sini. Okey, sekarang ni. Okey, sekarang ni saya bermodalkan $50. Okey. Sekarang ni saya bermodalkan $50. So saya tahu kalau setup ni tak jadi, saya akan ada satu lagi account. Kalau bermodalkan 25, berapa entry? Korang bagikan je lah dengan 50 tadi. Takkanlah saya tak jelaskan satu-satu. Okey, saya buat modal 25 pula kejap, aku keluarkan duit kejap. Aku tunjuk satu-satu. Jangan risau bang. Awak mesti kena sukses ini tahun. Awak mesti kena kaya. Awak mesti kena berjaya ini tahun. Jangan risau, saya akan tunjuk 24.31. 402, 453. Alamak, $30 lah. Tak apalah, kita start dari $30. Okey, kat sini kalau tuan-tuan nampak $30. Okey. Sekarang ni TP1. So saya menganggarkan kat sini harga mungkin akan mencecah paras 19. Ini yang korang jangan follow tau. Ini untuk tujuan education saja. Okey, so saya menganggarkan bila harga sampai paras ni, harga ni akan membuat kejatuhan. Jadi dekat sini ada 10 pip dan saya akan ambil risk, saya punya kerugian adalah di kawasan 19-12. So maksudnya saya punya keuntungan kat sini adalah saya punya modal untuk saya risikokan di dalam zone adalah 10. Macam mana aku nak tukar dia? Okey, so kat sini adalah $10. Dan saya punya SL adalah $20 pip. So betul, cukup $30, betul. Okay, so dekat sini saya akan full margin sebanyak, mungkin saya akan full margin sebanyak 5. So macam mana kita nak tahu kita punya full margin tu macam mana? So maksudnya 5 bersamaan dengan 5 kali 2. 5 kali 2, 10. So bermaksud korang kena riskkan korang punya ni dalam lebih kurang dalam $10 kat sini. Macam mana kita nak tahu kita punya ni? Kita tengok dekat free margin. Contoh saya tekan sell kat sini. Nampak kat sini kita ada free margin 18.3. So maksudnya dekat sinilah kawasan untuk korang ni. Maksudnya korang dah tahu kalau harga tu masuk kat sini baru korang MC. Nampak tak kat sini free margin. So itulah cara korang untuk handle. Ni nampak. Nanti dia MC ni, kalau dia lebih, kalau dia masuk sini dia MC. Dia betul-betul MC. Itu adalah kawalan untuk full margin. Jadi korang akan ada satu lagi account yang korang boleh counter dekat kawasan sini. Full margin buat ada kawalan lah. Tak tahu dia.
Sebab diorang kata diorang MC kat dalam zone. I see. Saya ajarlah dia. So saya cakap ni modal $30. Contoh SI 30, so modal 30 lah. So ada satu lagi account boleh counter $30. Kan sebagai formula ya. Okay, jelas tak? Ni ada min nak ajar. Ni bagi Sifu pula tunjuk. Saya pakai account betul tau. Tengah betul. Pakai je ada account lagi. Okey. Lagi. 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 Jangan. Itu semua yang baru kau jangan ajar begitu. Kata lagi aku tanya, aku minta izin dulu. Suka habiskan akaun. Ini betul-betul aja. Okay, so kita tengoklah untuk home margin, dia ada calculation dia. Okay, ni saya tunjuk. Ni kalau kau dah tahu ni, kau kena make sure jangan share kat orang lain. Okay, sebab ini rahsia dunia ni. Okay, so untuk full margin, untuk bila you nak full margin dengan terang jelas dan nyata, you kena ada mapping. Bila you ada mapping, you tahu range of entry. Sebab syarat pertama untuk full margin, you kena tahu exit entry awak. Exit entry awak di dalam full margin adalah dengan range entry. Sebagai contoh, you buat mapping. Which is kau buatlah satu mapping, kau tariklah. Apa tak boleh lukis pena ni. Pen tu warna ni kot. Sekejap. Tu, feel dia tak ada. Dia warna putih ni. Macam ni nak buat pen ni. Sekejap. Cuba tekan warna putih. Asal tak ada? Sekejap. Minta maaf ya. Baru semangat nak belajar. Nak ajar. Sekejap Dah potong steam pula. Kita ada masalah teknikal pula kat sini. Ya, asal tak ada? Pensel lah. Boleh. Okay, sebagai contoh, you nak full margin kan. So, syarat pertama nak full margin adalah kau kena berotak. Kena berotak. Apabila kita cakap pasal berotak, maksudnya kau kena tahulah mapping kau kat mana. Nak buy nak sell tu kau kena tahu tak kat mana. Bukanlah kau tengok price tengah naik, ni tengah strong buy ni kau pergi buy. Bodoh lah kau macam tu. Jangan trade macam tu. Saya cakap dengan dia orang sopan je tau. Oh, ya ke? Saya sudah cakap lah bagi profit lah. Lepas tu saya tekan banyak lah. You jangan pertikaikan tipu FM awak tau. Saya dah tahu dah turun, sebab tu saya tambah lagi. Siapa yang dah profit tu nak close. Okay? Saya tak nak tengok chat. Biarlah akaun Pak itu MC. Dia sudah banyak kaya dah, biar dia MC dah. Kita tunjuk dia. Okay. So untuk full margin, syarat pertama adalah untuk full margin adalah apa? Jawab. Ni ada 180 orang, takkan tak boleh jawab kot. Syarat pertama untuk full margin apa dia? Gerakan modal. Ya, bunga. You are very nice and very smart. Modal kena keras bang. Kau janganlah selalu tanya aku, Min $10 boleh grow tak? Orang-orang macam ni adalah orang-orang yang tak layak untuk full margin. Which is engkau kena ada modal. Spesifik modal untuk full margin. Okay, which is ada modal spesifik untuk FM. Okay. So, kalau you tak ada modal untuk full margin, my advice adalah janganlah full margin ke apa ikut-ikut. Memang seronok kalau siapa yang pernah tengok aku trade. Seronoknya Min buat 100,000. Yelah bang, kau tak tahu kesakitan sebelum nak dapat macam tu macam mana. Tapi based on my experience, berdasarkan pengalaman saya, most of trader lah kebanyakan, sebab saya trade ni dah 3 tahun dan saya punya kenalan di dalam dunia trading ni dah boleh dikatakan hebat-hebat belaka, dan most of them preferred untuk trade secara full margin. Sebab kalau you nak tengok trade-trade itu dah matang ke, dah pandai ke, dah hebat ke belum, don't trade, memang diorang akan full margin. Okay, sebab full margin ni adalah adalah salah satu cara yang cepat dan pantas untuk trader-trader kecil macam kita yang modal bawah daripada 1,000, bawah pada 500, bawah daripada 100, bawah pada 50 untuk merasa profit yang banyak. Kena ingat, syarat pertama untuk trade adalah tak boleh profit sikit, tak boleh loss banyak. Okey, itu adalah syarat di dalam trading. Kalau kau profit sikit pun kau sakit otak. Sakit otak, kau dah trade seminggu profit hujung minggu cuma $20. $20 baik engkau kutip tin bang. Jangan trade.
Ini 24 jam masuk toilet, masuk tandas tengok phone, dekat katil tengok phone, anak kata nak makan, kau tengok phone lagi tak orderkan makanan anak kau. Tapi tengok hujung minggu dapat 20 USD bang. Kalau macam tu lah trade style kau, aku kata kau stop trade, kau pergi kutip ping bang, lagi banyak dapat. Betul saya cakap. Okay, di dalam trading is aggressive game. Adalah tempat yang agresif, bukan tempat senang nak kaya, bukan tempat nak mengubah hidup anda untuk beli Lamborghini dan sebagainya. 50 pip. Wow. You mau close ke? Kasih close lah. Nanti boleh buat modal nak mengajar. 100%. Alah. Ada sikit je. Saya tambah lagi boleh? Tambahlah. Breakout. Kasih MC saja. Tak ada candle dominan lah. Alah cukup lah, kasihlah dia jalan terus. Saya close lah. Ajalah. Naik Sama pun kelas, sama kelas. okey, sama kelas. Okey. So, aku dah lupa. Kau campur, aku dah lupa aku kat mana tadi. Apa aku nak cakap tadi ya. So kena ada modal, which is untuk trade kena ingat trade ni adalah tempat untuk awak menggunakan duit lebih untuk mendapat duit yang lebih lagi. Sebagai contoh, gaji kau 3,000. Kau jangan pergi, kau dapat gaji je kau pergi deposit 3,000 bang. Bijaknya bang kalau awak macam tu bang. Jangan macam tu. Kalau boleh, kalau you nak trade, my advice, paling kasar pun pakai 30% from your total income. Ataupun lepas kau selesai segala komitmen kau tengok ada balance 50. RM50 lah kau trade bang. Janganlah kau gadaikan duit komitmen kau untuk trade. Sebab kena ingat, trading is a psychology game. So kalau engkau dah menggunakan duit keperluan kau, decision engkau dalam trading akan ke laut. Sebab tu orang yang loss, apabila dia trade, dia akan tambah loss, akan tambah loss. Sebab apa? Psikologi dia, orang yang trade loss ni, psikologi dia adalah untuk mengejar ataupun merecover loss dia yang dia telah hadap. Okay, which is nak recover loss boleh, tetapi yang untuk baru-baru ni, my advice, jangan tengok loss yang lama. You kena santai. Every day you kena fresh. Every day you kena datang dengan set of mind yang baru untuk trading. Sebab kalau you tak fresh dan tak ready set of mind untuk trading, takut nanti you terkejar-kejar benda yang awak tak patut kejar. Di dalam market, kita bukan kejar market, kita ikut market. Market bagi banyak tu, kita ambil banyak tu je. Kita tak boleh nak minta lebih daripada apa yang market bagi. Okay, so syarat pertama untuk full margin adalah you kena ada spesifik modal untuk FM. Nombor 2, you need to know the range of entry. Range of entry. Asal aku datang rumah turun mengajar. Range of entry. Range of entry ni apa? Ini adalah syarat wajib bergunah untuk engkau tahu macam mana kau full margin. Sebab bila nak full margin, kau kena tahu range lah. Kau tahu, yes, nak buy, nak sell, dua-dua tak salah lah. Tak kisahlah kau nak kata kau nak buy ke nak sell, lantak kau. As long kau bahagia, kau happy, kau buatlah apa kau bahagia. Tapi ini saya ajak untuk memastikan range of entry ni adalah untuk you tahu exit entry. Okay, exit entry tu sama ada exit time you biru ataupun exit time you merah, ataupun bila you dah merah, you kena decide is either you need to stop trade or not. Itulah syarat untuk full margin. So range of entry tu apa kau bondo? Range of entry tu sebagai contoh ada mapping kan. Market turun, naik turun, naik turun. Jap. Naik turun, terap, kat sini nak apa? Kat sini nak apa, geng? Kita buat satu zone kat sini. You mau buy ke you mau sell? Nak buy ke nak sell, geng? Sell. Kenapa nak sell? Min, come on, Min. It's a simple setup, HNS setup, Min. Dekat HNS setup kita sell. Price sampai HNS setup, engkau sell. Okay, that is the decision yang engkau nak buat untuk sell. Okay, dan syarat pertama untuk full margin, engkau kena kira range. Untuk kira range ini, kalau nak cerita panjang, boleh jadi setengah jam, boleh jadi 1 jam. Sebab you kena consider engulfing, you kena consider SND, you kena consider SNR, dan you kena consider you punya budget of trading. Okay, tetapi yang saya boleh advise, you tunggu dekat hujung-hujung. Tunggu kat hujung-hujung. Dan range untuk full margin tak boleh lebih daripada 30 pip. Walaupun zone yang awak nak entry adalah 50 pip, tak salah untuk kau tunggu 30 pip terakhir untuk kau tekan. Okay, 30 pip dah consider sangat besar untuk full margin. Okay, so kalau you nak full margin, make sure range awak dalam 30 pip maksimum. Lagi kecil lagi bagus. Kalau kau dapat range untuk kau entry 1 pip, tekan kat situ. Kau tekan segala kau punya harta, kau punya aset, kau punya rumah, kau punya kereta, kau jual semua, kau full margin dekat range 1 pip tu. Okay.
So, first kita kena range of entry. Sebab apa range of entry? Sebab you nak tahu berapa banyak layer yang boleh tekan. So, sekarang ni untuk full margin, saya ada letak 3 kategori untuk full margin. Full margin acak-acak, full margin boleh dikatakan full margin sambil menjaga risk, dan nombor 3 maximum full margin. Kau nak nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3? Ni semua yang baru-baru tau. Cepat. Tak nak Min, takut lah dengar. Takut lah Min, hilang duit je. Penat lah hilang duit Min. Nak covernya bila Min? Sambil menjaga sambil menjaga risk. Okay, so macam saya trade adalah satu yang nombor 1 lah, which is full maximum capacity full margin. Cara saya trade is very aggressive, which is kalau aku cakap modal 100 untuk satu zone, bermaksud di dalam zone aku akan letak 100, awal zone aku akan letak 100, atas zone aku akan letak 100. So memang aku tekan je, tekan. MC aku dipu balik dekat dalam zone, aku tekan. Dan lebih sikit zone, tekan. Sebab kenapa? Okay, sebab kenapa saya membuat What happened? Okay. Kenapa aku buat macam ni? Sebab saya take a consideration yang price tak sampai zone 1, price makan zone dengan perfectly 1, dan saya ambil potential untuk dia bagi spike lebih 1. Sebab tu saya mengobarkan 3 account untuk satu zone sahaja, which is sangat kasar. Tapi sebab tu lah kau tengok account aku daripada 100 boleh jadi 700, 800, 900. Macam semalam aku buat account aku jadi account 100. 170 jadi 1,800. Banyaknya minta buat duit. Senangnya trade. Kalau kat rumah ni, kalau aku tunjuk profit aku, saya sibuk tak? Oh, sibuk. So far tak ada lagi orang boleh beat rekod saya. Kalau you nak beat, silakan. Silakan. Saya pernah buat 100 one shot 5K USD. Okay. So itu adalah cara-cara yang sangat agresif, tetapi saya tak recommendkan untuk anda guna sebab it's very cost technique. Costly teknik yang sangat memakan cost. So it's not very suitable untuk retail trader yang biasa-biasa ataupun orang yang baru untuk faham di dalam trading ni. Okey, tetapi ini adalah formula ataupun calculation yang sesuai untuk digunakan oleh anda jika awak nak try. Okey, which is you kena tahu 0.01 darab 10 pip sama dengan berapa tuan-tuan puan-puan sekalian? Ringgit kau. 1 USD betul. 1 USD. 1 USD bersama dengan 1 USD. Okey. So kita tambah lagi. 1 USD kali dengan bukan. So untuk entry range kita ambil 30 pip. Okey, 30 pip. So kita punya zone adalah 30 pip. So modal trade anda berapa? Kita ambil modal. Nak modal berapa kan? Nak modal berapa? 50 Modal trade 50 USD. So you punya calculation of layer untuk tengok is either you punya margin ataupun you punya layer boleh bertahan dalam zone ataupun tidak adalah dengan cara 1 USD darab 30 pips. Sama dengan berapa tuan-tuan? Sama dengan berapa? Tak tahu Min, buta matematik Min. Tak pandai kira. 30 kau 3 USD. 3 USD sahaja, 3 USD. Lepas tu kita tambahkan dengan 3 USD ni bahagi 3 USD. Mana simbol bahagi Bahagi slash je. 3 USD bahagi 50 USD. So you akan dapat jawapan berapa? 50 bagi 3. Saya trade pandai. Matematik tak berapa pandai lah. 50 bagi 3. You akan dapat 16. 16 ke 17 lah. 17 layer. Tara. Inilah calculation untuk awak full margin. Account berapa. Okay. Screenshot sekarang. Sebab benda ni kau takkan dapat kat tempat lain. Benda ni aku try and error sendiri je. Okay. Saya bagi 2 saat. 2 saat. 1, 2. 1, 2. Dah screenshot belum? Last. 1, 2. Okay. Screenshot. Okay. Okay. So, technically dengan calculation ni, dengan equity 50 ataupun modal trade 50 USD, dengan zone entry 30 pip,
you boleh tekan 17 layer 0.01 sen. Okay, kalau you nak ubah, contoh sebagai contoh lah, awak nak ubah, ni nak tekan 0.2 boleh tak? Kau ubahlah kat sini, kau buatlah calculation balik. Lepas tu kau ubahlah dekat sini, kau ubah calculation balik. Just play around with the formula. Ini adalah formula. Dan based on this calculation, berdasarkan kalkulasi ini, okay, bermaksud kita ambil contoh yang pernah tu, kat sini you nak sell lah, kat sini you nak sell. Ini adalah zone 30 pip, 30 pip, okay. So, dengan calculation ini bermaksud jika awak pacak 17 layer kat sini, kat satu price point ataupun early level of a zone, ataupun paras zone yang pertama awak pacak 17 layer, 17 sen ataupun layer, tak kisahlah. 17 layer lah, saya tulis layer lah. 17 layer dekat satu price point, you boleh tahan sampai 30 pip yang terakhir. Okay, itu adalah calculation. Dan jika awak bijak sikit, jika awak berotak, awak tak pacak 17 layer dekat satu paras harga je, which is kalau price naik lagi kau tambah, price naik lagi, okey tambah lagi 2, price naik lagi, okey tambah lagi 5, price naik lagi, okey tambah maksimum 17 terus. Kira kau completekan the whole range of zone tu dengan 17 layer, bermaksud you punya entry boleh bertahan 10 hingga ke 20 pip more than entry zone. Okay, sebab you dah divide equally di dalam zone. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Diam je. Faham. Semua tergambar cakap, ini aku kena marah. Biasa, kelas ni kena ganggang baru dengar. Kau tak faham nanti kau hidur je. Aku pernah buat seminar tau. Aku buat seminar. Elok sampai 12 malam aku mengajar. Lepas tu dengar. Aku nak tampar je budak tu. Geram betul. Satu layer per 2 pip. Dia tak kisah satu layer ke 2 pip. Lagi merah, my advice. Lagi merah, lagi banyakkan layer. Dia the best. Dia penghujung zone tu kau awak pampatkan dengan layer yang lebih banyak. Itu pun kita boleh panggil sebagai mati angle lah, mati angle. Which is awal-awal tu awak pacak sikit, makin hujung ke layer makin pekat awak punya layer, ataupun kita panggil sebagai gradient. Tahu tak gradient tu apa? Sebab ini adalah Adobe Illustrator, saya boleh tunjuk gradient apa. Sekejap. Ini gradient bang. Tak boleh tarik pun. Hitam merah kot. Tu gradient, tu type gradient. Ini gradient bang. Nampak tak apa tu gradient? Kalau nak tengok, awal-awal zone dia cair. Dah hujung-hujung dia pekat. Sama dengan layer kau. Awal-awal kasihlah tak banyak sangat. Hujung-hujung kau kasih pekat sampai tak nampak price. Tapi kita still follow the calculation yang kita bagi. Sebab ini adalah medium risk punya full margin. Sebab bila full margin trader, okay, bila you trade dengan full margin, lebih mudah untuk awak menjaga risiko awak. Okay. Dan in condition, price kena respect kau punya zone. Kalau price terlebih daripada zone 30 pip, kau kena terima kekalahan saya. Tapi sebab itulah siapa yang pernah ikut signal saya, price keluar zone sikit je, memang aku dah MC dah. Sebab saya respect, saya hormat dengan zone saya, dan itulah game plan saya. Mapping saya adalah penentu kegagalan dan kejayaan saya punya trading. Kalau mapping saya zone-zone yang saya buat, price terlebih-lebih, terpacak sana, terpacak sini, terlebih 10 pip, terlebih 30 pip ke 50 pip, bermaksud trade saya akan kucak-kacir. Tetapi kalau masa tu saya buat mapping, price respect each of my zone, trade saya memang hari tu memang ngam-ngam soy, sap-sap soy, memang esok aku boleh beli Porsche baru. Okay, so ada beberapa pertanyaan nak berkaitan dengan full margin ni? Kita buka suara untuk siapa nak tanya. Buka suara sendiri, okay? Nak tanya? Takutlah Min lantang sangat suara. Semua tak Malulah. Kalau dalam phone macam mana nak keluarkan line merah? Line merah apa? Spread pergi kat option. sama margin dari Macam mana Min sama margin dari broker? Sama margin dari broker tu macam mana? faham. Saya takut habis terkucik bila Min besar. Sebab bila saya semangat, anda akan lebih semangat. 3 bagi 50, saya dapat 0.6 sama dengan 16 slot ke. 3 USD bagi 50. 3 USD. Sekejap. 3
Kali 50 bahagi 3. 3. Dapat 16 bang. 16.6. Ini bermaksud mewakilkan satu layer tu bermaksud 3 USD bang. Okey. 0.01 setiap layer tu mewakilkan 3 USD. Mana ada 0.6. Kalau you dapat 16, kalau dapat 16 bermaksud 16 layer lah. Mana dapat 0.6 bang. Saya pun pakai kalkulator juga, tak tahu kalkulator kita sama ataupun tak sama. Sama betul 50 bagi 3 dapat 16 kan? 16.7 macam tu kan? Betul tak? Ke kalkulator aku yang salah? And then 0.16 tu 0.16 0.16 lot. Yes, total lot dia adalah 16 sen. Betul lah tu. Cuma awak yang ayat awal tu mengelirukan saya. Tak ada apa-apa soalan? 10 tahun lalu. Dahsyat kau Syazwan Iqmal. Tak ada ya? Okey, so saya akan serahkan kepada Faiz. Semoga anda terus full margin. Terus full margin di dalam market. Sebab bagi saya full margin ni adalah the only way lah untuk kita cepat. Ada trader-trader baru cakap kat saya, Min, kalau grow account boleh ke? Yes bang, grow account. Kau grow account, engkau grow account 2 minggu, account 100 jadi 1000. Satu hari yang sial dia diperlukan untuk bersihkan profit engkau yang 2 minggu tu. Itu dia punya sakit dekat otak ni lagi parah daripada kau MC account, kau account full margin kau tau. So my advice is try to belajar sikit-sikit full margin. Sebab full margin ni senang nak kira, awak punya risk dan you punya reward gila babi. You punya reward gila babi. Alright? Oh, you punya account sudah MC lah. Ya je lah. Hidup fighter. Hidup fighter. Okay, so sekarang ni untuk pengurusan full margin. So korang dah jelas dah memang betul-betul kau boleh bagi kau. Okay, jelas yang ni. Kejap Saya padam warna kejap. Okay, so sekarang ni untuk ada apa-apa lagi yang masih tak faham? Kiraan melalui equity ni semua. So tadi Min dah jelaskan semuanya. So saya rasa semua dah faham untuk cara pengurusan full margin. So sekarang ni untuk apa lagi yang korang masih tidak faham? Boleh bagi tahu saya? Kalau tidak kita pergi yang seterusnya. Ya, macam mana aku nak remove ni? Redo. Undo. Korang senyap je ni. Kejap saya padam. Okey. So sekarang ni, sebab Min dah tunjuk dah yang ni. So yang ni lah yang saya nak tunjuk tadi. Yang ni. Yang cara margin pekat gradient ni semua. Tapi Min dah bagi tahu semua. So kira saya rasa yang ni saya skip lah sebab itu guru besar sudah bagi tahu semua. So saya rasa so sekarang ni kita ada 3. Iaitu salah satu kawalan risk melalui pips, kiraan pips, dan satu melalui kiraan US dollar, dan satu lagi kawalan full margin. Bukan kawalan full margin nak kira macam mana korang handle full margin lah. Berdasarkan leverage dan korang punya margin. Okay, jelas saya kat sini. So yang ni saya boleh skip. Okay. Alright, sekarang ni ada beberapa tips untuk kepada newbie. Okay. Tips yang pertama adalah hanya entry jika anda yakin dengan setup anda ataupun setup sifu anda. Okey, yang pertama macam contoh dekat sini kan. Contoh saya bagi buy kan. Lepas tu korang tak yakin, korang cakap ini strong sell ni kan. So korang jangan follow. Kita kena ingat kerana market ni bukan kita yang punya. Kita hanya boleh menganalisa. Dan yang kedua adalah follow trend kerana trend is your friend. Okey. Dan ini untuk yang jenis jaga money management, gunakan stop loss dan take profit. Okey, yang ni ada siapa yang masih tak faham ke untuk gunakan SL dengan TP? Masih tak faham ke? Saya akan tunjukkan dekat dalam trading view supaya anda faham. Trading view pula. Apa nama dia? Dekat dalam MetaTrader. Okey, kalau yang masih baru yang tak tahu, okey, kalau korang nak set TP ataupun SL, kalau pakai PC korang just boleh tarik macam ni je. Macam korang nak rugi kat sini. Dia akan tulis dekat belah sini, dia akan tulis negatif RM1.58. Itu maksudnya korang menutup korang punya position dengan kerugian yang itulah dia tulis. So, kalau korang tarik ke bawah pula,
Ini adalah profit yang anda akan peroleh. Kalau nampak kat sini 3.47. Maksudnya 35 pip lah, 35 pip. So korang nak untung sampai situ. So macam itulah cara korang handle. So kalau yang gunakan nisbah risk and reward satu-satu, so korang buatlah macam ni. Korang buatlah sama, nampak, separuh-separuh. Macam ni lah. Kalau rugi banyak ni. Kalau korang nak untung banyak ni. Okey, jelas tak yang ni? Ini adalah menggunakan TP dan juga SL. Ataupun korang boleh tulis je dekat sini. Korang nak TP berapa. Korang boleh tulis je kat sini. Saya nak TP 19.06. Oi, banyak ni, jauh ni. Ini to the moon. Ini hujung tahun ni. Hujung tahun punya TP. So macam tu. Okay. Untuk yang ni jelas so maksudnya kira tak adalah korang akan tertanya-tanya Sifu dekat mana nak TP, kat mana SL lah. So kira korang just daripada entry tengah ni, korang entry kat sini, so korang divide je separuh-separuh. Itu pun boleh juga. Okey, dan lagi satu, jangan overtrade. Ini selalu masalah newbie. Jangan overtrade ni bermaksud kalau korang dah cukup korang punya daily target tu bermaksud macam satu hari aku nak untung $50 je lah. Okay, lepas $50 pastikan korang stop trading, jangan tengok chart, korang pergi tidur, enjoy your profit. Jangan sekali macam ada setup lagi lah nak tekan. So dekat situlah akan berlaku korang punya, selalunya kira macam korang punya confidence terlampau tinggi. Selalunya bila orang confidence terlampau tinggi ni, lama-lama yang korang punya profit semua daripada pagi sampai petang semua sadaqallahu azim, orang cakap. Okay, jangan guna ni rancang ataupun jaga korang punya lot size dan layer itu. So tadi saya dah jelaskan semua. So dan yang paling last adalah ingat, langit tidak selalu cerah. Kerana apa? Kerana sekarang tengah hari hujan. Kita kena ingat. Okay, so setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Kalau ada yang masih baru nak borak dengan saya macam, bang, saya semalam saya depo RM10 saya MC, boleh cerita dengan saya. Cuba saya buka mic untuk anda. Awak cerita kat saya apa masalah awak. Saya sekarang ni jadi pakar motivator untuk anda. Siapa nak cakap, ada pun nak kongsi apa permasalahan korang dalam trading. Saya pasti yang dalam ni semua yang baru-baru, dan saya pasti diorang ada permasalahan sendiri. Macam saya selalu tengok ni lah, saya selalu tengok chart lah. Sebelum nak tidur pun tengok chart, bawa kereta pun tengok chart lah. Benda tu pun share juga dengan saya akan bagi tips dia. Kenapa jangan alihkan TP dan SL? Ya, saya selalu buat tu. Itu setan juga. Setan bisik tu. Itu maksudnya anda dah ada satu sifat yang kita panggil tamak tu. Ada tanduk. Anda dah start tamak dah. Itu maksudnya anda tamak. Maksudnya anda tak nak rugi, lepas tu nak untung lebih. So itulah dia. Sebab tu orang alihkan TPSL ni selalu macam, dah untung sikit, naikkan balik TP sikit. Ini boleh pergi sini, lama-lama turun. Dia macam ni lah. Trading ni you kena fleksibel tau. You tak boleh jadi macam robot. Trading ni tak semestinya setiap hari kau nak kena tangkap 50 pip, tak nak tangkap 100 pip setiap hari. Aku nak 100 pip, tak nak 100 pip, tak nak aku close, tak boleh macam tu. Sometimes trading decision ni kita kena fleksibel dengan diri kita. Bermaksud, kenapa saya cakap trading decision kena fleksibel dengan diri kita? Sebagai contoh, semalam trade awak in loss lah, awak in loss. Hari ni price bagi awak 20 pip. Okey, 20 pip tu memang cantik lah, dah boleh cover 50% awak punya loss. Hold ke nak close? Encik Fresco, nak hold ke nak close? hold. Memang you suka alihkan TP bang. Tempat ni kena buang. Jangan. Ada setan kat telinga kau, memang suka bisik. Alihkan. Boleh junam lagi ni. Boleh junam lagi. Maksud saya, bila contoh lah, sebagai contoh, kita kena be smart. Kita sometimes we need to play safe dalam trading ni. Kita dalam trading kita ada momentum times kita loss dan momentum kita time profit. Okay, bila for example macam semalam kita trade loss kan, hari ni you kena play safe lah bang. Apa yang you dapat try ambil ya, sebab lagi senang nak cari 20 pip berbanding nak cari 100 pip ya. 100 pip you boleh ambil apabila you are in a good condition. Sebagai contoh, trading hari minggu itu engkau dah profit RM18,000. Banyak tu RM18,000. So the next trading day engkau boleh tamak bang, because you are in capacity of that. Kena faham capacity. Faham tak ayat capacity apa? Kemampuan. Kalau awak dah in loss, tak boleh nak tamak abang. Walaupun awak in loss, jangan ada harapan nak one shot recover. Sebab saya pernah buat banyak kali. Nak one shot, nak sekali je
nak sekali one shot di cover. Last bukan dapat one shot di cover. Dapat triple kill. Triple headshot untuk aku MC 3 kali. Macam tu. Okay. So try to be play safe. So you kena faham you punya capacity. Sebab dalam trading ni ada turun naik dia, ada wave dia. Okay. Dan yang paling penting you faham wave awak macam mana. Kalau you dengar mood recover, buat elok sebab duit dah tak cukup dah tu. Duit dah sikit-sikit je tu. Engkau nak tamak lagi. Apa kebodohnya? Betul tak? Make sense tak? Ke tak awak tak setuju dengan saya? Macam cerita aku je. Macam mana abang punya cerita bang? Make sense Nak cover $2 rugi $100. Ada pernah macam tu ke? Nak cover sikit lah loss lagi banyak. So itu pun masalah juga. And then lagi satu dalam trading is timing. Okay. Kalau aku cakap pasal timing bukan bermaksud pukul 8 US hour, pukul 2 is Euro hour. Itu budak kecil pun tahu. Di timing dalam trading ni, timing dan trading ni sebagai contoh, the moment engkau membuat entry, okay, the moment engkau membuat entry, the first wave ataupun the first part yang bagi awak profit is a critical moment lah, critical moment. Sebab dekat keadaan semasa itu, you tengah laju, kira macam tengah laju, decision kau, boleh hold lagi ke? Nak TP kat mana ni? Boleh tambah lauk lagi ke? So it's a critical moment. Itu adalah timing yang sangat-sangat critical semasa trading. So macam aku cakap, you need to understand engkau punya wave dan kau punya condition dan kau punya capacity. Sebagai contoh, engkau dah loss malam, the first part dia bagi profit, tak kisah 20, 30, 40 pip, ambil bang. Okay, sebab market ni turun naik bertangga. Okay, lagi lama dia sangkut kat situ, lagi mental kita jadi. Sebagai contoh, engkau membuat entry, price sangkut kat situ je. Tak biru, tak merah. Merah, biru, merah, biru, merah. Macam macam lampu traffic light pula kan. Dia merah, biru, merah, biru. So, kena ingat, the first part itu adalah the critical moment untuk you take your profit. Okay, pedulikan orang kata aku hold 1000 pip. Yes, semua orang pernah buat macam tu bang. Bukan kau seorang je. Kau jangan rasa kau paling hebat kat Malaysia ni. Okay, kena ingat bila kau trade, kau nak cari duit sendiri, bukan kau nak tunjuk hebat kat orang kan. Sebab anda bukan kami semua. Kami semua ni ada mata-mata yang memandang. Macam saya ni ada banyak mata memandang. Kira macam orang nak kira macam saya perlu tunjuk contoh yang baik ataupun result yang tak masuk otak in order untuk menginspirasikan anda semua. Tetapi anda tak perlu macam tu pun. Awak just tengok awak punya kemampuan, itulah kemampuan awak. Ada apa? Saya pernah profit lepas tu sambung. Saya pernah profit 99.45. Lepas tu terdenak nak cukupkan 100 USD dalam MC senyap seminggu. Itu bukan kau seorang buat bang. Aku pun kena. Aku pun buat. Saya nak cover 46 rugi 700 USD. Saya pernah. Aku pun buat macam tu bang. Nak 1,000. 700 tak nak. Nak 1,000. Nak 1,000 last kena. Tetapi benda tu kalau awak pernah hadap, it's a good lesson. Betul tak? Kita follow the market, bukan market ikut cakap dia. Unless you punya trading plan, you dah riskkan 100 untuk dapat 1,000 USD, is okay. Tapi kalau macam aku nak 100 dapat 1,000, okey lah. Tak nak dia bagi, it's okay, dia hilang 100 je. Itu macam aku punya risk reward, which is 1/10. Banyak lah. Tapi macam korang ni, majority trader yang kat luar ni, korang punya ni account 100, nak cukupkan profit 30 je. Lalas MC. Tak shock macam tu. Sebab you punya risk tu tak balance. Risk dengan reward tu tak balance. Min, masih untuk ilmu hari ni. You're welcome. Aku nak promote kelas aku boleh? Esok. Boleh. Siapa dekat area KL? Ngaku cepat. Siapa kat area KL? 2 orang je. Sedih. Tak apalah. Pinang lah Min, bila datang promote je. Sampai jap. Esok saya ada buat kelas dekat Petaling Jaya. So kalau you betul-betul nak belajar, nak cari depan-depan apa masalah hidup kau, apa masalah trading kau, boleh depan-depan. Berminat nak datang tak? Tak berminat, tak apa. Bye-bye. Tak berminat lah. Tapi syarat saya keras. Sekali datang kena bayar 10,000. Mampu ke? Boleh? Kalau tak macam ni saya nak kaya.
Tak adalah, which is syarat minimum saya akan kenakan 50 USD. Okay, so kalau you nak tu nanti saya akan blast dekat Telegram channel. Siapa nak join saya punya kelas, you contact you punya admin, masuk ke akaun saya. Nanti saya bagi tahu tim saya lah. Nanti PM admin awak, okay? Bye bye. Jumpa hari Jumaat ni. Min, malam susah lah Min, buatlah siang-siang aku tak bangun tidur bang. Kita buat malam, kita buat Saya malam. buat malam pukul 8 sampai pukul 11 lah, which is saya tak tahu saya punya student ada dalam ni ke tak. Ini Sifu FM lagi lah. Sifu, Ian baru datang. Sifu FM. Pukul berapa esok saya akan buat kelas dekat Petaling Jaya pada jam 8 malam hingga ke 11 malam. Okey, makanan semua provided, don't worry. Kau nak makan apa kau order je kat situ. Okey, sebab saya nak kumpulkan balik golongan-golongan yang intellectual di dalam dunia trading. Macam dekat Johor pun nanti akan ada second wave bila once rumah trade Johor dah siap. KO, Bambil, Pejal ke siapa-siapa yang ada kat Johor akan start mengajar dekat daerah Johor. So siapa yang dekat belah Johor, korang boleh datang sana, nak live trade sana ke apa, boleh kat sana. Tetapi saya akan cover dekat range KL area. So Jumaat hanya boleh bagi orang baru ke untuk Sherman. Later I tell you is either yang lama boleh datang ke tak. Okay, Sherman? Minggu lepas dah join kelas Min, korang bagilah kelas Min baloi. Okay, so siapa yang nak join kelas Petaling Jaya nanti dekat channel analyst tu nanti Faiz akan bagi information. Alright, bye bye. Okey, setakat ini semua jelas untuk Apa dah jaga MM? Apa masuk kau full banjir je lah. Apa nak jaga? Zon tekan. ini kita panggil syaitan-syaitan yang ada di sekeliling kita, so kita kena jaga. Takut. Baru cepat kaya. Kita Melayu mak. Melayu mak fast money mak. Sampai Zon hantam terus. Bising lah Pian. Korang nampak tak dekat dalam ni pun banyak syaitan-syaitan yang ada. So maksudnya kira korang kawal lah korang punya duit elok-elok sebab hanya korang saja yang tahu korang punya duit poket. Okey. So sekarang ni kita pergi kepada Cik Kayo. Okey, saya akan sambung topik yang sama, risk management ataupun money management. Okey, so saya dah sediakan template okey untuk korang grow account dan untuk korang full margin. Okey, korang boleh ikut saya punya contoh ataupun calculation dia sama saja macam yang si Hakim terangkan tadi dan Faiz terangkan, sama saja dan saya sudah compilekan dia dekat dalam satu template just untuk information untuk korang boleh senang korang senang tengoklah. Okey. So untuk yang pertama saya gunakan account untuk grow. Maksudnya gunakan untuk compounding lah. Okey. So kalau korang ada account ataupun modal yang lebih, korang boleh ikut cara compounding ini. Macam tadi Pak Is cakap, compounding ni dilarang, tak boleh. Tapi pada saya, kita ada risiko kita ada risk management kita, korang boleh buat. Jadi maksudnya seorang tu, okey, setiap seorang korang boleh gunakan 2 ataupun 3 account sekali jalan. Okey, tak ada masalah sebab korang boleh buka banyak account. Okey, sebab salah satunya korang boleh gunakan cara grow account ini. Okey, saya punya grow account ini ataupun compounding account ini adalah risiko dia adalah medium risk. Okey, kalau korang tengok dekat luar sana, mungkin dia punya daily ataupun target monthly dia agak panjang. Okey, dan ini saya cuba untuk dalam masa 1 bulan untuk korang boleh dapatkan profit ataupun modal yang besar. Tapi ini account korang kena jagalah. Okey, korang kena jaga. Dia punya syarat-syarat. Okey, ini adalah week pertama. Okey. Daily target saya hanyalah 20 pips per setup. Contoh, saya ataupun yang lain bagi signal. Satu hari mesti akan ada dalam 3 ke 4 signal lah. Depends pada daily tu. Ini korang sediakan satu account untuk korang growkan sahaja. Okey, untuk korang growkan sahaja. So satu hari korang
akan dapat 3 setup. So satu setup korang cuba growkan dan first modal korang adalah 50 USD. So dalam 50 USD, risk and reward dia 1:1 dan profit dia dalam 1:2 lah. So sebab kita target dalam 20 pip. So equity $50 korang boleh gunakan 0.03. Okay, dan korang akan dapat profit 6 USD. Okay, so korang boleh ikut sahaja step-step ni. Contoh kalau korang terus je start, korang tengok akaun saya ada dalam $80. Korang terus je lompat dekat sini. Contoh ikut saja, lompat saja dekat sini. Okey, saya nak gunakan 0.08 saja untuk akaun $80. Macam tu. Jadi saya dah sediakan macam template ni, korang boleh refer lah. Ni untuk akaun yang untuk korang grow. Maksudnya korang tak ada modal untuk trade, terus keluarkan duit dalam RM1,000 ke RM2,000. Jadi korang boleh gunakan daripada minggu yang pertama ni dengan menggunakan $50, okey, $50 dan korang akan grow sebanyak 150 USD. Okey, dan 150 USD daripada minggu pertama korang saya nasihatkan withdraw 50 USD dan sambung ke minggu kedua menggunakan $100. Okey, menggunakan $100 dan profit dalam seminggu itu akan dapat dalam $700. Ini hanya dalam buku sahaja. Okey. Tak semestinya dalam satu hari tu semua profit, tak semestinya. Okey, mesti akan ada dalam satu hari tu kena ada SL lah, apalah. Jadi sebab tu akaun ini korang kena park tepi, korang kena jaga betul-betul. Jadi untuk korang grow dan dapatkan target daily dia sahaja. Okey, so korang boleh dapat dalam minggu ketiga korang gunakan $500, korang boleh generate sebanyak $3,200. Okey, ini saya kira based on dia punya satu hari 3 setup. Satu hari 3 setup, akaun 500, guna 0.30. Jadi kalau kena SL dalam 30 pip pun, akaun korang takkan MC. Okey, akaun korang takkan MC. Jadi korang boleh recounter balik. Okey, dan pada minggu keempat korang boleh gunakan equity start daripada 1,500 dan korang boleh generate sebanyak 8,000 USD. Ini adalah untuk compounding ataupun grow account lah. Ini adalah untuk grow account. Dan apa syarat-syarat dia, korang boleh pecahkan layer. Maksudnya, contoh, gunakan modal 0.03. So, korang cari dulu zone tu dalam 30 pip. Okay, zone tu dalam 30 pip. Korang gunakan 0.01 dan buat 3 layer. Entry berlayer dekat dalam zone. Jadi, contohlah kalau ini kalau 0.03. Tapi kalau 0.30. Sama saja. Korang boleh pecahkan. Gunalah 0.2 ataupun 0.3. Korang buat berlayer-layer. Faham tak dekat step-step yang pertama ni? Kalau tak faham, korang boleh tanya. Zone sell dah sampai. Ayo. Okay, so syarat yang kedua, dapat sahaja amount yang ditetapkan, korang boleh close. Sebab kita account ini untuk kita grow. Okay, account ini untuk kita grow. Dan yang paling penting sekali, korang kena waiting game. Okay, sebab waiting game ni korang kena tunggu setup yang terbaik lah. Sebab kalau korang tak tunggu setup, korang nak buy, sell, korang akan habiskan semua duit korang. Okay. Dan terpulang untuk anda untuk menggunakan equity berapa dan terus ikut jadual. Contoh, korang ada modal 1,500. Korang start terus dalam lot 1.10. Okay. So ini adalah template untuk compounding ataupun grow account. Sebab kalau korang tak ada modal untuk trading, ini adalah cara untuk korang dapatkan modal yang besar untuk korang trading. Sebab kalau dengan modal yang besar, contoh $1,500, korang gunakan 1 point lot.
Korang target hanya 20 pip, korang dah boleh dapat $220. $220 untuk daily cukup tak cukup guys? Cukup tak? Cukup. Ada orang tak cukup. Sebab tu dia kena banyak lagi. Sebab tu saya nak ajar korang untuk menggunakan akaun-akaun besar. Untuk akaun kecil, kita belajar untuk full margin pula. Okay. So, untuk akaun compounding ni, korang boleh pakai dan ini adalah cara-cara untuk korang guna akaun besar. Alright. So, kalau korang nak template ni, saya akan bagi selepas Zoom ini. Nanti Faiz akan share dekat dalam group analyst. Okay, nanti korang boleh ambil lah dekat dalam tu. Okay, settle untuk compounding. Ada apa-apa soalan tak untuk compounding ni? Ada apa-apa pertanyaan boleh tanya sebelum kita tamatkan sesi kita? Ada lagi Faiz? Ada lagi? Ada lagi? Okay, terus. Saya nak korang setiap seorang menggunakan 2 ataupun 3 akaun. Okay, 1 akaun untuk korang compounding dan lagi 2 akaun untuk korang full margin. Okay. Untuk risiko setiap set berapa bang? Okay, untuk untuk compounding ni korang boleh riskkan SL dalam 30 ataupun 40 pip. Okay. Untuk SL korang boleh riskkan dalam 30 ataupun 40 pip. Ini adalah cara untuk compounding lah. Korang kena ada untuk SL kena ada 20 ke 30 pip. Saya dah tulis dah kat atas tu. Untuk SL 20 ataupun 30 pip. Depends on zone. Kalau zone tu daripada zone weekly, zone daily, zone tu dia punya range sangat besar. Jadi korang contoh korang gunakan 0.11 11 sen. Korang buatlah layering. Okay, buat 0.1, lepas tu entry lagi 0.1, next 0.1 lagi. SL 20 pip diambil dari luar zone ke? Iya betul. Kebiasaannya pada tim-tim the analyst, kami menggunakan ataupun cara kami bagi signal dengan mapping. Okay, korang boleh identify mapping tu and then korang boleh letak SL luar daripada zone. Okay, semua team analyst bagi signal akan macam itulah. Dia akan bagi mapping. Tapi ada juga yang tak bagi mapping. Jadi korang kena pandai manage masing-masing lah. Korang kena control cara risk korang macam yang Faiz ajar tadi. Okay, so clear untuk grow account ataupun compounding. So next untuk full margin pula. Okay, so ini adalah untuk full margin. Target korang per setup hanya 100% ataupun lebih. Okay. Untuk full margin tak ada SL, ready to MC dan kebiasaannya high risk and high reward. Jadi korang depends, korang boleh kadang kalau korang full margin ni korang boleh dapat 100%, 200%, 300%. Depends untuk korang sanggup ataupun tak sanggup untuk hold. Okay, so saya gunakan risk yang pertama. Korang ada modal 100 USD untuk 1 hari untuk korang riskkan. Okay, maksudnya 100 USD ni korang sanggup untuk hanguskan. Jadi korang pecahkan dia kepada 3. Okay, satu setup korang full margin menggunakan 30 USD. Okay, dan yang kedua gunakan akaun ini adalah yang kedua dan yang ketiga ini adalah peluru korang. Jika akaun ini MC, korang boleh recounter balik dekat akaun yang kedua. Kalau akaun yang MC juga, korang boleh recover dekat ataupun recounter dekat akaun ketiga. Okay, so kalau akaun ketiga ni profit, dia akan recover semua yang loss dekat depan ini. Tapi kalau risk korang hanya 100 USD FM untuk 1 hari, kalau dah habis stop dulu. Tunggu setup yang terbaik baru korang masuk entry lagi. Okay, so maksudnya korang ada satu account grow account. Sebab grow account ni untuk korang dapatkan modal yang besar. Okay, modal yang besar dan
target hanya 20 pip, korang dapat profit yang besar. Okay? Dan untuk FM ni juga, modal yang kecil tapi korang boleh dapat amount yang besar. Tetapi dia terlampau high risk lah. High risk dan high reward. Sebab tu saya nak korang gunakan 2 ataupun 3 account. Standby letak kat tepi. Okay, dan saya dah sediakan jadual ni, korang tinggal follow saja. Okay, so contoh korang ada risk modal 500 USD satu hari tu untuk korang habiskan. Korang jangan pakai 500 USD tu dekat dalam satu account. Okay, sebab kita nak full margin, kita nak kena ada peluru yang banyak. Okay, korang pecahkan dia kepada 3 account. Ataupun korang boleh pecahkan kepada 5 account. Tak ada masalah. Okay, korang boleh pakai 100 USD. Lepas tu next pakai lagi 100 USD. Dan pakai sampai 5 account. Tak ada masalah. Ini saya hanya buat roughly. Yang kita boleh pakai 100 USD. Dan pakai 200 USD dan 200 USD. Korang boleh pecahkan 3 ataupun pecahkan 5. Depends. Ikut keyakinan korang. Jadi, kalau satu setup tu SL ataupun MC, korang ada peluru untuk recounter balik. Jadi, kalau MC, biasa akan terjadi. Kita MC dulu dalam zone, lepas tu price jalan. Profit kau-kau. Tapi kita punya account dah MC. Itu yang saya banyak kali dengar lah masa kita buat live trade dan sebagainya. Saya banyak kali dengar soalan-soalan tu. Jadi saya sediakan template ni untuk korang, untuk cara money management duit korang. Bagaimana yang 40 USD itu bisa cover semua? Sebab kalau kita full margin, okay, kita full margin dekat dalam 40 USD ni, kalau price tu pergi dalam ke 30-40 pip, sudah recover dekat sini. Almost boleh dapat dalam 100 ke 200%. Itu kebiasaannya kalau full margin lah. Biasa kalau full margin ni, kalau korang tekan akan ada recover punya. Jadi korang kena monitor free margin dekat dalam chart tu. Dekat dalam chart tu, biasa kalau korang tengok, kan ada dekat bawah tu equity, margin. Free margin tu, korang kena monitor. Jangan sampai negatif. Jangan price masih dekat dalam zone. Tapi korang dah tak ada margin dekat situ. Jadi korang kena control benda tu. Di top up atau nanti ulang balik. Depends. Kalau pada saya lah, saya ada pengalaman. Okay. Bila saya start daripada 40 USD ataupun 50 USD, saya top up account. Okay. Saya top up. Lepas tu floating, saya top up lagi. Lepas tu floating, saya top up lagi. Sampai account tu jadi $1,000. Okay, $1,000 tu jadi account untuk full margin. Lepas tu setup tu MC saya habis everything. Jangan top up account. Sebab tu saya sediakan template ni. So korang boleh manage. Ini sahaja korang punya risiko. Ini sahaja korang punya risiko. Jangan top up account. Sebab saya dah banyak kali modal mula-mula 50 USD. Tapi top up. Hello LD, masuk duit. Sampai 10-20 ribu. Macam itulah, macam satu hari tu saya boleh habiskan 50 ribu buta-buta macam tu je. Jadi saya tak nak korang jadi macam tu. Dan korang, macam saya cakap lah, 100 USD ni hanya untuk daily target korang yang korang sanggup untuk hangus sahaja. Setkan mindset korang. Wow, jadi jangan top up, nunggu set berikutnya. Ya betul, jangan top up lah. Kalau boleh jangan top up. Kalau korang nak top up juga, setakat top up sikit tu tak ada masalah. Tapi kebiasaannya, kalau korang dah start untuk top up, korang akan ada perasaan untuk top up lagi. Okay? Dan korang akan rasa nak top up lagi, dan lagi. Biasa 3 nyawa tak cukup ke? Depends untuk korang punya modal. Ini macam saya cakap 100 USD ni untuk korang sanggup untuk MC-kan dia. Okay? Sanggup untuk korang MC-kan dalam masa 1 hari. Sebab tu kita pecahkan 3 account. Jadi kalau satu setup MC pun korang ada peluru untuk recounter lagi. Biasa 3 nyawa cukup ke?
kalau awak ada modal yang lebih, awak boleh pecahkan banyak nyawa. Itu je, tak ada masalah. Ini pada saya untuk 100 USD, 30 USD tu dah paling amount paling sikit. Amount paling sikit. Kita tak boleh tekan terlampau banyak, tak boleh tekan terlampau sikit. Jadi profit tu sikit lah. Jadi kalau korang gunakan 100 USD, untuk full margin, korang akan dapat profit yang besar lah. Okay, so contoh pula untuk equity ataupun lot size. Contoh korang gunakan 50 USD. Macam Hakim ataupun Min tadi calculate, dia gunakan 50 USD 0.17. Okay, so korang dividekan sajalah semua ni, korang kalikan. So korang guna 100 USD, korang pakai 0.34. Ataupun korang kalau guna 150 USD, korang pakailah lot size 0.51. Okey, syarat-syarat untuk full margin korang kena ada modal yang keras ataupun guna duit lebihan sahaja. Okey, dan korang kena kenal pasti zone, buat analisa ataupun gunakan teknik-teknik yang power macam RBR, DBD, QM, double maru. Biasa setup-setup ni akan masuk zone terus jalan je. Okey, kalau dia tak jalan, dia terus pecah, dia akan terus MC-kan account. Okey, ini untuk full margin korang kena tunggu ataupun gunakan teknik yang super power. Okey, dan gunakan lot size yang kecil dan buat layering dalam zone. Korang janganlah guna 30 USD korang terus tekan satu layer 0.17. Tak boleh, korang kena pecahkan dia. Okey, korang pakai 0.01. Korang buat layer je banyak-banyak. Okey, buat layer tu banyak-banyak. Lot size tu boleh tahan 30 pip kan? Iya betul. Boleh tahan 30 pip. Target profit korang hanyalah untuk 100%. Kalau boleh ambil. Kalau korang yakin boleh pergi lagi, korang boleh cuba untuk hold, dapatkan 200% ataupun 300%. Depends untuk korang lah. Kita tengok pada setup lah. Biasanya kalau full margin ni 20 pip tu easy untuk kita dapat. 20 pip easy untuk kita dapat. So korang boleh cuba untuk 30 ataupun 50 pips. Biasa kalau untuk full margin kita tak kira pips ke. Okey, kita tak kira pips. Kita hanya kira USD. Kita kejarkan USD. Okey, faham tak? Kalau korang nak template ni, okey, kalau korang nak template ni nanti saya akan share dekat dalam channel. Korang boleh ikutlah. Jadi seorang tu korang kena pakai satu akaun compounding untuk korang dapatkan modal yang besar. Okey, dan korang boleh start akan datang untuk modal yang besar. Dan korang kena ada akaun untuk korang full margin. Okey. Sikit dekat Ada apa-apa soalan tak guys? Share template-nya Kai. Boleh, nanti saya share. Okey, saya share dekat dalam channel. Korang ada apa-apa soalan tak? 30 USD berapa layer? Kalau 30 USD letak dalam 17, 14 Berapa Bais? 14. Boleh? Apa dah? Kalau 30 USD letak berapa layer? 30 letak 8 hingga 10 je. Bagi 10 2 je. 50 tu bagi 2 je. 10 okey lah. 10 lah. Okey. Dalam 30 USD korang boleh pakai dalam 10 layer. 10 layer tu pun dah memadai lah. Tapi kalau free margin tu lebih, kalau korang tengok setup tu lebih, dia dah keluar daripada zone, korang boleh tambah lagi layer sampai habis. Bukan sampai habis, sampai profit. Sampai profit. Biasanya kalau FM ni kita tak tengok free margin. Free margin tu kita tak kiranya biarkan sampai sikit. Kita tekan sampai habis. Kita tekan. Lagi biru, lagi layer. Lagi biru, lagi layer. Biasa macam tu. Tapi kalau time news, sedaplah dia terus pergi satu hala. Tapi kalau market slow, nanti dia naik tu, turun, MC. Tak nak macam tu. Biasa kalau market slow, kalau korang buat macam tu lagi biru lagi, korang akan MC dekat dalam zone.
Okey. So, ada apa-apa soalan tak? So far, daripada awal, daripada topik Faiz ajar tadi, Min ajar tadi, semua relate balik. Okay, semua relate balik. Dan korang boleh gunakan semua ni. Dan yang paling penting dia berbalik kepada poket anda juga. Tengok anda. Sebab tu saya cakap, korang tak ada modal yang besar. Contoh korang tak ada modal yang besar. Tapi korang nak gunakan akaun yang besar tu, korang boleh buat cara compounding. Sebab tu, korang kena sediakanlah ada 50 USD untuk korang buat compounding dan ada lagi 100 USD tu korang untuk full margin. Dan 100 USD tu korang pecahkan 3. Free margin yang diperhatikan berapa persen dari posisi belum pernah full margin. Ni kalau tak pernah full margin ni, habis nanti berjangkit jadi full margin. Kalau boleh yang tak full margin tu macam mana? Ya, abang selalu take berapa USD? Jangan below 10 USD. Free margin tu jangan sampai below 10 USD. Kalau boleh lebih. Oi. Kalau dah kurang daripada 10 ataupun 5 USD, akaun tu senang untuk MC lah. Free margin tu biasa memang kena perhatikan. Aduh, saya punya mouse bateri habis pula. Tak apa. Ada apa-apa lagi soalan tak? Kalau tak ada, kita nak end live. Sell aja. Masalahnya aku punya mouse. Tekan je sell tu. Jangan. Saya punya mouse habis bateri. Tak boleh nak tekan. Sekejap. So macam mana setakat ni dengan kami punya perkongsian, ada okey kah? Tak okey? Nak signal, jom live trade pula. Cik KO, macam mana? Tak ada laptop lah. Sudah, tak boleh tekan. Tak ada setup. Tadi saya dah buat live trade tau, depan-depan tau. Saya sambil mengajar, saya tunjuk. Jangan entry kan. Tapi saya bagi tahu orang jangan entry sebab saya mengajar saja. Tapi profit pula. Nak test teknik FM, make sure ada 2 atau lebih account. Okay, so sekarang ni saya rasa sampai sini saja untuk ni. So saya harap segala perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada anda. Cik Kaya mau buat live trade kah? Aku punya mouse ni habis bateri, tak boleh nak tekan skrin. Tak boleh tekan kan? You bagi tahu saja. Cek bateri je. Tapi tak ada nak live trade lah. Nak live trade pun nak bagi signal pun belum sesuai lagi waktunya. Sekejap saya makin. Saya nak sell dekat 19.22 19.19 19.22. Saya nak sell kat situ. Aduh, mouse ni buat barangai pula. Slow sikit. Sebab kalau kita tengok price action macam saya cakap lah tadi, zone yang saya bagi tu dia dah ambil, dah tak fresh dah. Okay, zone yang awal tadi tu 19.17 ni dia tak fresh lah. Okay, sebab dia dah ambil. So possible untuk dia pecah pergi ke 19.20. Ataupun kalau nak cuba juga, korang boleh letak risk lah. Letak risk akaun yang sanggup korang entry-kan. Sebab sekarang ni price berada dekat dalam zone lagi. Tadi sudah boleh. Sudah MC cakap je lah. Maksud overtrade tu macam mana? Base dari profit ataupun emosi. Kebiasaannya daripada emosi ataupun profit pun boleh juga. Sebab kalau korang dah ada daily target, korang kena ada daily target tau. Okay, satu hari tu korang nak withdraw berapa? 500 USD contoh.
Korang kalau dah withdraw 500 USD tu korang withdraw je terus. Jangan korang gatal nak pergi cari lagi. Kalau nak cari lagi korang kena asingkan. Dah withdraw masuk dalam bank, jangan usik untuk depo lagi. Korang guna duit yang ada, contoh korang letaklah 50 ke 100 untuk korang tibai. Itulah biasanya overtrade. Korang boleh buy sell dekat semua tempat. So tadi kita dah belajar yang ni. So kita dah pergi yang ni, so kita dah pergi yang ni, cadangan leverage. Okay, ni cadangan leverage ni untuk yang jenis jaga MM dan tak jaga MM. So ini adalah dia punya leverage. Kadar leverage yang patut anda guna. Dan ini adalah be realistic. Ini adalah dia. 30% adalah technical dan fundamental dan 70% adalah kawalan emosi anda. Okey? Jelas untuk itu? Saya rasa dah tak ada apa lagi nak tunjuk. Okey, so sekarang ni Boleh. okey, saya awak nampak tak kat sini? Okey, so kat sini macam mana saya nak tunjuk? Okey. Kalau korang nak tahu korang punya layer, korang boleh pakai satu indicator ni, nama dia pips meter tau. Kat sini. Okey, so pips meter ni akan tunjuk berapa layer yang korang tengah masuk. So ini adalah salah satu juga korang nak handle money management. Mana nak dapatkan pips meter tu? Nanti saya akan share dekat dalam group public channel dan semua indikator-indikator yang ada lah yang kita orang pakai untuk full margin. Okay. Jelas tak ini? So cara nak install indikator close all pun kita ada juga. Korang pergi dekat dalam channel tu. Nanti saya akan share balik dekat dalam tu supaya korang boleh pakai. So itulah setakat tu je lah. So kalau korang yang masih sell tu korang boleh watching zone kat sini kot. Berjaga kat sini 19. Ini jauh sangat ni. 19-12 Okay, ni TP2 dan ini TP1. Korang mungkin dekat sini. Dekat kawasan Dah TP1 dah. Dah TP 20 pip dah jalan. Kat sini. So TP1, TP2. So macam tu. Modify take profit tu macam mana? Modify take profit tu macam mana? Modify take profit ni aku tak pernah pakai lah. Modify take profit tu untuk ambil profit. Modify take profit tu contoh saya tekan kat sini. Saya tekan kat sini, so saya nak profit saya dekat sini. Contoh saya beri contoh kat tengah-tengah, saya nak profit saya kat sini. So bila harga tu masuk sini, dia akan tutup semua position yang ada. So kalau drag stop loss adalah sebagai contoh kat sini. Itu adalah BE. So contoh kat sini kan. Saya letak drag stop loss. Okay, saya letak sini. Saya letak 19.17. So jika ada harga yang masuk ke paras ni, dia akan tutup semua position saya. Alamak, tadi dah untung banyak tak nak tutup. Nanti kalau dia langgar, nanti saya akan menutup dengan untung yang sedikit. Itu. Nampak? Tu dah tutup. Nampak tak kat situ? So itulah kegunaan ni. So kenapa script ni penting untuk anda yang main full margin, sebab dia pantas dan itulah segala-galanya pantas lah. So kira tak adalah korang ni tutup satu-satu. So bila pakai script ni semua dia akan tutup semua position. Nak tutup satu-satu pun boleh dekat phone, kat dalam MT4. Itu bisa dipakai di laptop ke sir? Bisa. Okay, saya rasa itu sahaja. Harga pun naik ini tengah buat retracement. So, saya rasa dia akan cuba masuk dekat paras 20 dekat atas ni kan. Dia selalu check apa? Dia selalu check dekat bahagian bahu. Baik lagi. Boleh nak buy, boleh buy, nak sell, boleh sell. Okay, so sekarang ni setakat ni saya rasa tu je lah kot. Ada apa-apa lagi nak share ke? Saya pun dah tak tahu nak share apa dah. Cara nak tutup serentak MT4 kat handphone boleh ke? Yang ni saya tak tahulah, sebab saya memang trade totally memang pakai laptop sahaja. Cara nak tutup serentak MT4 dekat dalam handphone boleh. Saya dah tunjuk video tu.
Nanti Faiz share dia punya link tu Faiz Nanti saya share. Ada link, saya ada buat satu video, nanti share dekat situ. Okay, so itu sahaja untuk kelas pada malam ini. Profit pun dapat. Korang tadi masa belajar tekan-tekan, ada follow tak? Ada follow Faiz tak? Okay, dia ada tekan buy dengan sell tu. So ada jugalah profit. So ilmu dapat, profit dapat. So itu sahaja untuk malam ini. Kita berjumpa dekat dalam channel. Assalamualaikum. Bye bye guys.